Di dalam bahagian pertama, saya akan menerangkan mengenai sejarah, definisi serta konsep perlembagaan. Baiklah, yang pertama, definisi perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan boleh dibahagikan kepada 3 definisi iaitu panduan, dokumen serta set peraturan. Yang pertama, panduan iaitu panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada di pihak kerajaan maupun rakyat. Yang kedua ialah satu dokumen yang merangkumi susunan peraturan dan undang-undang dasar atau formula yang menyatakan tugasan kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara. Yang ketiga ialah set peraturan yang membincangkan mengenai hak, kuasa, prosedur dan tanggungjawab pihak yang mengawal hubungan antara sesebuah autoriti dengan autoriti yang lain serta antara autoriti dengan rakyat awam. Selain daripada itu, perlembagaan persekutuan juga disebut atau didefinisikan sebagai dokumen utama yang menjadi tonggak, panduan dan sempadan dalam sebuah pemerintahan dan pentadbiran dalam sesebuah negara. Ia juga memperuntukkan 3 institusi pentadbiran negara yang merangkumi Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Sifat perlembagaan persekutuan secara simboliknya adalah sebagai kontrak sosial yang terkandung pelbagai kepentingan atau peruntukan yang memenuhi kepentingan bagi semua pihak. Selain itu, ia juga sering ditafsir oleh pelbagai pihak mengikut kefahaman dan kepentingan masing-masing sehingga mendatangkan sesebuah cabaran, bahkan juga perbezaan serta pencagaran. Perlembagaan dalam konteks Malaysia. Perlembagaan persekutuan adalah sebuah dokumen bertulis seperti yang saya terangkan sebelum ini yang telah menyediakan asas kenegaraan Malaysia iaitu simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Perlembagaan direka bentuk di atas kerangka asal tanah Melayu yang bersandarkan kepada sejarah, amalan serta budaya dalam negara. Perlembagaan ini mengambil kira kepentingan semua komuniti, tidak kiralah China, India atau Bumiputera yang membentuk bangsa bagi negara ini. Perlembagaan persekutuan yang diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merangkumi 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. Perjanjian ini telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 oleh Wakil Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan raja-raja bagi setiap negeri-negeri di Malaysia. Seterusnya ialah ketertinggian perlembagaan persekutuan. Sebagai rakyat Malaysia, kita semua di bawah naungan YDPA atau Yang di-Pertuan Agong. Di Malaysia, tidak ada institusi yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan persekutuan. Ketiga-tiga badan kerajaan iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif termasuklah YDPA atau Yang di-Pertuan Agong juga tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharkan sebagai tidak sah atau tidak dipersetujui oleh mahkamah jika undang-undang itu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan yang telah termaktub di dalam dokumen. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita mestilah mengetahui tentang latar belakang sejarah perlembagaan yang terdapat di Malaysia, yang bermula daripada undang-undang sebelum kedatangan penjajah, diikuti dengan Malayan Union 1946, seterusnya Persekutuan Tanah Melayu 1948, diikuti Kerjasama Etnik CLC dan Pilihan Raya, seterusnya Suruhanjaya Perlembagaan atau Suruhanjaya RED dan Jawatan Kuasa Kerja serta yang akhir sekali pengisytiharaan perlembagaan. Sebelum Malaysia diberi nama, negara ini telah dipanggil atau disebut sebagai Tanah Melayu. Tanah Melayu ialah tempat yang didiami oleh sebahagian daripada masyarakat etnik Melayu sebelum kemerdekaan. Undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Batu Bersurat Terengganu, Majalah Ahkam Johor, Ahkam Syariah Johor telah menjadi bukti akan kewujudan sistem pemerintahan yang tersusun dan lengkap di Tanah Melayu. Walaupun tidak menggunakan istilah perlembagaan atau pentadbiran. Semasa pentadbiran British, 2 buah negeri telah membuat perlembagaan mereka sendiri atau pentadbiran mereka sendiri iaitu negeri Johor dan juga negeri Terengganu.
Masing-masing negeri ini, iaitu negeri Johor dan Terengganu ini, telah membuat perlembagaan mereka sendiri pada tahun 1895 dan juga tahun 1911. Yang kedua ialah Malayan Union 1946. Kesemua negeri Melayu kecuali Singapura telah disatukan di bawah pemerintahan satu Gabenor, iaitu Gabenor British, yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan juga Majlis Undangan. Singapura telah dijadikan sebuah tanah jajahan yang berasingan daripada negeri-negeri Melayu tersebut. Majlis Mesyuarat Persekutuan telah ditubuhkan sebagai salah satu langkah ke arah sistem pemerintahan yang berdemokrasi dan berparlimen. Majlis Undangan adalah sebuah institusi pertama yang mengadakan perbahasan dan juga perbincangan yang moden. Seterusnya, kedaulatan Raja-Raja Melayu telah dihapuskan kecuali dalam hal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja di dalam Perlembagaan Malayan Union 1946. Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Pengenalan Malayan Union telah memberikan hak kewarganegaraan kepada sesiapa sahaja yang telah lahir di atas tanah Melayu. Yang ketiga, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Setelah penubuhan Malayan Union 1946, orang-orang Tanah Melayu telah membuat bantahan dan juga protes serta tentangan terhadap Malayan Union. Maka setelah mendapat tentangan daripada orang-orang Tanah Melayu, British telah membatalkan Malayan Union 1946. Bagi tujuan menggantikan Perlembagaan Malayan Union, sebuah jawatan kuasa kerja telah ditubuhkan pada Julai 1946 yang terdiri daripada 4 wakil Raja-Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan juga 6 pegawai British. Jawatan kuasa kerja telah ditubuhkan untuk merangka sebuah perlembagaan baharu yang boleh diterima oleh orang-orang Tanah Melayu. Jawatan kuasa kerja ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baharu. Maka British menubuhkan jawatan kuasa perundangan pada Disember 1947 yang terdiri daripada orang Eropah, Cina dan India dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang baharu. Seterusnya adalah kerjasama ke arah kemerdekaan. Antara langkah ke arah kemerdekaan yang telah diusahakan ialah penubuhan Jawatan Kuasa Perhubungan Masyarakat Communities Liaison Committee 1949 yang terdiri daripada pelbagai etnik yang telah berusaha dalam menyelesaikan setengah masalah perundangan, terutamanya berkaitan perlembagaan, politik serta isu ekonomi. Jawatan kuasa ini juga telah ditubuhkan bagi membincangkan pelbagai isu seperti kewarganegaraan serta kedudukan khas atau special position bagi orang-orang Melayu serta dasar pendidikan di dalam negara. Antara tokoh-tokoh yang telah menganggotai jawatan kuasa ini adalah Datuk On Jaafar, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Tun Tan Cheng Lock dan juga Turai Singgam. Seterusnya, Pilihan Raya Umum 1955. Pilihan Raya Umum 1955 iaitu pilihan raya umum yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu. Pilihan raya ini juga telah memberikan satu implikasi dan impak yang cukup besar kepada integrasi etnik di dalam Malaysia. Hal ini disebabkan oleh telah berlakunya sebuah kerjasama serta toleransi yang cukup kukuh dan bagus antara orang Melayu dan juga bukan Melayu, khususnya dalam melibatkan pembahagian kerusi di dalam pilihan raya tersebut. Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red adalah sebuah suruhanjaya bebas yang penubuhannya telah diperkenan oleh Baginda Ratu atau Queen dan Raja-Raja Melayu bagi merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Antara peranan Suruhanjaya Red dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu adalah bertujuan untuk menentukan dan bertanggungjawab merangka perlembagaan yang lebih telus. Kedua, pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak yang sah milik kaum-kaum yang lain. Ketiga, pemeliharaan kedudukan, keistimewaan, kehormatan dan hak Raja-Raja Melayu. Yang keempat, pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat. Yang kelima, pembentukan sebuah sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh persekutuan Tanah Melayu. Dan terakhir sekali, untuk pertumbuhan sebuah negara yang bersatu padu, bebas dan demokratik.
Di sini kita dapat lihat kerangka asas dalam perlembagaan, iaitu perlembagaan persekutuan. Elemen warisan, negara persekutuan, pindaan perkelembagaan, kewarganegaraan yang sama, kebebasan asasi, perlembagaan undang-undang tertinggi, Islam sebagai agama persekutuan, serta perkara subversif dan darurat. Elemen warisan. Elemen warisan merujuk kepada elemen asal dan telah sekian lama menjadi pengenalan atau identiti bagi negara. Tradisi yang dikekalkan dalam perlembagaan dengan peranan yang tertentu. Elemen warisan dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian. 1. Perkara 32, 38, 70, 71 dan 181. Institusi beraja, raja-raja, negeri, YDPA dan Majlis Raja-Raja. Yang kedua, perkara 3, 11-4 dan 12-2. Agama yang Islam sebagai agama rasmi. Seterusnya adalah perkara 152, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan juga perkara 153 mengenai keistimewaan Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Perkara 32, 38, 70, 71 dan 181. Institusi beraja, raja-raja negeri, YDPA dan juga Majlis Raja-Raja. Yang pertama, perkara 32 dan juga 38. Perkara 32. Ketua Utama Negara bagi Persekutuan iaitu Yang di-Pertua Agong. Perkara 38. Tiada undang-undang yang secara langsung akan menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja hendaklah dirunding sebelum dibuat apa-apa perubahan tentang dasar yang menyentuh tindakan pentadbiran di bawah perkara 153, iaitu bagi melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan juga anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan juga Sarawak. Seterusnya adalah perkara 70 dan juga perkara 71. Ketua Utama Negeri Raja atau Yang di-Pertua Negeri. Perkara 71. Jaminan hak raja sesuatu negeri untuk naik tahta dan memegang, menikmati dan menjalankan hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan. Yang kedua, membuat permintaan supaya diadakan sesuatu mesyuarat Majlis Raja-Raja yang semata-mata berkenaan dengan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran duli-duli yang maha mulia raja-raja atau perbuatan amalan atau upacara agama. Apa-apa fungsi sebagai ketua agama Islam atau yang berhubungan dengan adat Melayu. Perkara 181, Perlembagaan Persekutuan. Perkara 181. Kedaulatan, prerogatif, kuasa dan bidang kuasa raja-raja. Prerogatif iaitu kuasa atau hak istimewa yang dimiliki oleh institusi beraja dari awal bahkan jauh sebelum penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, perkara 3, 11-4 dan 12-2. Agama Islam sebagai agama rasmi. Perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan. Islam ialah agama bagi persekutuan iaitu agama rasmi. Tetapi agama-agama yang lain selain Islam turut boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Seterusnya, perkara 11-4. Undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Undang-Undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang-orang yang menganuti agama Islam. Seterusnya, perkara 12-2 adalah sah bagi persekutuan atau sesuatu negeri menubuhkan atau menyelenggarakan atau membantu dalam menubuhkan atau menyelenggarakan institusi-institusi Islam atau mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran dalam Islam dan melakukan apa-apa perbelanjaan sebagaimana yang perlu bagi maksud itu. Seterusnya adalah perkara 152, Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan juga perkara 153, keistimewaan Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Manakala, keistimewaan Melayu dan kepentingan sah komuniti lain menjadi tanggungjawab yang dikedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana negeri, Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain oleh Perkhidmatan Awam Ekonomi, Pendidikan dan Tanah Risau. UNESCO 1972
suku bangsa Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan Filipina. Perkara 160-2. Melayu ialah seseorang yang memenuhi 3 syarat asas, iaitu menganuti agama Islam, secara lazim bercakap Melayu, dan ketiga, menurut adat istiadat Melayu. Seterusnya adalah kewarganegaraan. Bahagian 3, Perlembagaan Persekutuan. Kewarganegaraan adalah peruntukan yang digandingkan dengan keistimewaan Melayu. Terdapat beberapa cara, iaitu 4 cara bagi mendapatkan kewarganegaraan di Malaysia. Iaitu yang pertama, dengan operasi undang-undang. Yang kedua, pendaftaran. Yang ketiga, naturalisasi. Dan yang keempat, gabungan wilayah. Jika seseorang hilang atau dipecat kewarganegaraan adalah disebabkan oleh hilangnya taat setia kepada negara. Kebebasan asasi. Perkara 5 hingga 13. Perlembagaan Persekutuan. Hal ini merangkumi jaminan kepada hak-hak sivil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, hak kepada pendidikan dan harta. Seterusnya, mengambil kira keadaan fabrik masyarakat Malaysia, menjaga kedudukan khas orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain, kewarganegaraan, kedudukan raja, bahasa Melayu dan agama Islam. Seterusnya adalah kebebasan yang tidak mutlak, tertakluk kepada ketenteraman dan keselamatan. Dan seterusnya, yang terakhir dalam kerangka asas perlembagaan adalah pindaan perlembagaan. 2/3 dan Majlis Raja-Raja, hak istimewa Melayu dan hak kedudukan bahasa Melayu, kewarganegaraan, persempadanan pilihan raya. 2/3 dan YDP Sabah Sarawak. Royalty, kuasa imigresen dan kewarganegaraan. 2/3 sahaja. Bentuk sumpah dan ikrar, syarat pelantikan senator, tanah rizab Melayu sehingga kini. Pindaan telah dibuat. Tapak integrasi. Tapak integrasi ialah ruang abstrak atau nyata yang mengandungi pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza etika dan peradaban. Ia terdiri daripada kumpulan etnik, agama, parti politik, badan bukan kerajaan dan sebagainya. Diorang ni bertemu dan berikhtiar untuk mencapai persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Okey. Konsepnya ialah pihak kerajaan berhasrat agar matlamat perpaduan dicapai melalui 3 aspirasi perpaduan, iaitu yang pertama, membina rakyat dan patriotik, kedua, membentuk identiti nasional, ketiga, memperkukuh ekosistem perpaduan. Okey, objektif dasar perpaduan negara ialah mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Kedua, membentuk identiti nasional dengan semangat kekitaan, prihatin, inklusif, saling hormat dan bertanggungjawab. Inklusif ialah sifat yang tidak menyisihkan, tidak meminggirkan. Maksudnya semua akan terinclude, semua akan termasuk. Okey, itu maksudnya inklusif, included. Okey, seterusnya melahirkan rakyat Malaysia yang memudayakan perpaduan. Okey, ciri-ciri tapak integrasi. Yang pertama ialah sebuah ruang sosial abstrak dan nyata. Maksudnya bukan halusinasi lah. Seterusnya, satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik yang macam saya cakap tadi. Parti politik, kaum yang berlatar belakang berbeza, itu semualah. Lepas tu, diorang ni bertemu berasaskan prinsip tawar-menawar, berunding, pengantaraan. Lepas tu ada tapak yang diinstitusikan, ada yang tidak, ada yang berjaya, ada yang tidak. Namun, usaha untuk membina tapak integrasi itu diteruskan dalam usaha penyatu paduan. Okey, kenapa tapak integrasi perlu? Okey, ia perlu supaya sikap negatif seperti berprasangka, diskriminasi, stereotip, perkauman, etnosentrism dan rasism dapat dielakkan kerana ia boleh mendatangkan perselisihan dan perpecahan antara kaum. Stereotip ni ialah satu judgmental yang diberi kepada sesuatu keadaan. Contohnya macam kaum wanita stereotipkan kaum lelaki macam men are trash. Itu contohlah, contoh. Okay, ethnocentrism ni pula etno ni etnik. So maksudnya dia orang yang ethnocentrism ni dia rasa kaum dia lagi better daripada kaum lain. Itulah maksudnya. Okey, menurut laporan tahunan 2018, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional mencatatkan 11 kes daripada 1 juta penduduk berlaku berdasarkan indeks ketegangan masyarakat.
Okey, cabaran tapak integrasi. Cabaran yang pertama ialah penolakan hak istimewa orang Melayu terhadap Bumiputera. Okey, sejarahnya bermula bila Lee Kuan Yew. Kita tahu Lee Kuan Yew ni ialah bekas Perdana Menteri Singapura yang pertama. Okey, dia menyuarakan Malaysia yang mahu kesamarataan semua kaum termasuk semua jawatan disandang oleh sesiapa sahaja yang layak termasuk jawatan Perdana Menteri. Sedangkan jawatan Perdana Menteri ini berhak disandang oleh orang Muslim sahaja di Malaysia ni. Okay, sampai sekarang parti DAP masih meneruskan lagi perjuangan Malaysia ni, okay, sebab diorang mahu kesamarataan. Okay, oleh sebab faktor sejarah ni, segelintir rakyat bukan Melayu terpengaruh. Jadi menjadikan diorang pun menidakkan keistimewaan Melayu dan Bumiputera. Okay, contohnya Ketua Umum Hindraf 2.0, P. Uttayakumar membuat memorandum yang menuntut agar UiTM dibuka kepada semua kaum terutamanya kaum India dari golongan B75. Namun, ia dibidas oleh Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, Zamri Muhammad Isa, bahawa kewujudan UiTM adalah sebahagian keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera yang telah termaktub mengikut Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 153 ni inilah yang hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera dilindungi oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey. Seterusnya kawasan penempatan. Okey, dari dulu lagi wujudnya kawasan penempatan ikut kaum. Contohnya kita belajar dalam sejarah India tinggal dekat estet, kaum Cina dekat kampung baru, okey, kaum Melayu pula tinggal dekat kawasan pedalaman. Okey, sampai sekarang pun majoriti kaum Cina tinggal di kawasan bandar, manakala kaum Melayu pula di kawasan luar bandar. Okey, oleh sebab ni interaksi sosial akan semakin terbatas dan perpaduan kaum pun semakin susah untuk dibina. Dari segi pendidikan pula, dari pemerintahan British lagi wujudnya sekolah vernacular yang masih diteruskan sampailah sekarang. Okey, kaum masing-masing lebih memilih untuk hantar anak-anak mereka bersekolah di sekolah kaum sendiri meskipun kerajaan telah menyediakan sekolah yang jauh lagi murah dan infrastrukturnya pun serba lengkap. Okey, kesannya kanak-kanak akan terbiasa dari kecil dengan sikap puak antara kaum. Jadi bila mereka masuk universiti, diorang akan rasa lagi selesa untuk bergaul antara kaum. Sebab kenapa? Sebab dah terbiasa daripada kecil. Seterusnya, terdapat 3 tahap tapak integrasi dalam perlembagaan persekutuan, iaitu makro, peranan kerajaan, meso, peranan bukan kerajaan, NGO dan mikro, peranan rakyat. Makro ataupun peranan kerajaan. Malaysia mempunyai perlembagaan bertulis yang dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan persekutuan digubal oleh Suruhanjaya Reid yang diketuai oleh Lord Reid, Sir Ivor Jennings dari British, Sir William McKay dari Australia, B. Malik dari India dan Hakim A. Hamid dari Pakistan. Di Malaysia, tidak ada institusi yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan Malaysia. Perlembagaan persekutuan menggariskan pasak berperlembagaan Islam sebagai agama persekutuan negara, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Antaranya ialah raja berperlembagaan menjadi simbol perpaduan, bahasa ibunda boleh dipelajari, agama lain diamalkan dan perkara 153 juga menjamin kepentingan mariti lainnya. Keluhuran perlembagaan dalam prinsip rukun negara sebagai ejen penyatuan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Selain itu, perkara 8 perlembagaan persekutuan menjamin hak kesamarataan yang amat penting bagi mengelak berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat, termasuklah dari segi agama, bangsa, keturunan dan jantina. Rukun negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 susulan peristiwa 13 Mei 1969 mengandungi 5 prinsip iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Terdapat 5 pelan tindakan perpaduan dan integrasi nasional iaitu dari aspek pendidikan, agama, kebudayaan, keselamatan dan media massa. Dari aspek pendidikan, kerajaan mewujudkan konsep sekolah wawasan. Sekolah wawasan merupakan satu konsep sekolah rendah yang boleh mewujudkan persekitaran yang memberi peluang secara langsung kepada murid-murid dari pelbagai kaum bergaul dan berinteraksi dengan lebih bebas.
Antara inisiatif yang dilakukan untuk membina sekolah wawasan adalah dengan membina sekolah baru di kawasan yang ramai penduduk berbilang kaum. Memindahkan atau mencantumkan 2 atau 3 buah sekolah dalam satu kawasan dan menambahkan aliran di sekolah-sekolah yang sedia ada. Dari aspek agama, memandangkan Islam menjadi agama rasmi di Malaysia, namun agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Antara tugas Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam adalah untuk menasihati Majlis Raja-Raja, Kerajaan Negeri dan Majlis Agama Negeri berkaitan hukum syarak, pendidikan Islam atau apa-apa perkara yang diajukan kepadanya dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengadakan penyeragaman dari hukum syarak dan pentadbiran Islam. Selain itu, Majlis Agama Islam ditubuhkan di setiap negeri berdasarkan undang-undang negeri yang berperanan untuk menasihati raja mengenai hal ehwal agama Islam. Akhir sekali, dari aspek kebudayaan. Kebudayaan bermaksud keseluruhan cara hidup manusia. Kepentingan kebudayaan adalah berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia, di mana kepribadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan politik. Ini sudah tentunya memerlukan pelibatan semua lapisan masyarakat dalam proses yang berterusan. Antara dasar kebudayaan kebangsaan iaitu mengandungi unsur yang berupaya mengekalkan jati diri dan ketinggian peribadi masyarakat dan menerima semua unsur luaran yang sesuai dan wajar, terutamanya dalam arus globalisasi. Situasi ini mewajarkan kebudayaan kebangsaan itu dijadikan asas jati diri kepada rakyat Malaysia. Seterusnya MESO, iaitu peranan bukan kerajaan NGO. Peranan bukan kerajaan NGO juga memain peranan dalam mewujudkan perlembagaan persekutuan di Malaysia. Antaranya ialah mempercepatkan proses hubungan etnik di Malaysia. Terdapat pertubuhan yang berasaskan etnik seperti Pertubuhan Belia Malaysia, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Malaysia seperti barisan kepimpinan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Contohnya, Majlis Belia Malaysia. Selain itu, terdapat pembahagian mengikut kaum seperti Pergerakan Belia 4B, Persatuan Belia Tamil, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Dewan Perniagaan Cina dan Dewan Perniagaan India Malaysia. Persatuan tersebut telah digunakan oleh NGO untuk adakan dialog dan seminar. Mikro iaitu peranan rakyat. Rakyat juga secara langsung memainkan peranan penting dalam mewujudkan perlembagaan persekutuan di Malaysia. Rancangan ini mempunyai hikmat yang besar dalam konteks pembangunan negara di mana rakyat sendiri memainkan peranan yang utama mengawal keamanan dan menjaga keselamatan, iaitu dalam erti kata yang lebih luas. Rukun tetangga ini merupakan usaha positif untuk memupuk perasaan bertanggungjawab, menanam perasaan muhibah serta menjamin perpaduan rakyat. Antara perkara yang terdapat dalam skim rukun tetangga adalah membolehkan rakyat mengawal keselamatan di kawasan kediaman masing-masing, bermatlamat memelihara, meningkat dan mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional. Jawatankuasa rukun tetangga telah menganjurkan berbagai aktiviti di dalam komuniti mereka. Seterusnya dengan menganjurkan rumah terbuka. Rumah terbuka bermaksud sesuatu perayaan agama disambut oleh penganut pelbagai agama dengan tujuan memupuk persefahaman di kalangan rakyat Malaysia. Amalan rumah terbuka ini dapat memberi kefahaman kepada rakyat untuk berbaik-baik sesama manusia. Amalan rumah terbuka ini juga bertujuan untuk memupuk sesuatu yang unik bagi Malaysia, membentuk persefahaman yang menyumbang kepada keamanan dan kebaikan kepada negara. Selain itu, difusi budaya. Difusi bermaksud proses penyebaran unsur budaya daripada seorang individu kepada seorang individu lain atau dari satu masyarakat kepada satu masyarakat yang lain. Difusi budaya juga berlaku melalui unsur kesenian dan keagamaan. Proses difusi sangat cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi seperti radio, TV dan filem. Akhir sekali, peranan rakyat dalam penerapan nilai dan akhlak mulia adalah sangat penting bagi mewujudkan keharmonian negara.
Hal ini adalah untuk menerapkan akhlak mulia sesama manusia, tidak mengira agama dan bangsa. Antara cara untuk menerap nilai dan akhlak mulia dalam masyarakat ialah dengan serap nilai perpaduan dalam anak. Hal ini dapat memupuk persefahaman antara kaum dalam diri anak dan dididik nilai perpaduan semasa anak masih kecil lagi supaya anak akan terbiasa apabila sudah dewasa. Seterusnya, hayati sejarah Malaysia. Dengan ini lebih mudah untuk memahami erti perpaduan dalam diri, mewajibkan lulus subjek sejarah di sekolah dan mengelakkan daripada mencetuskan provokasi kaum. Akhir sekali, berkomunikasi dengan pelbagai bahasa. Misalnya bahasa Melayu, Cina dan India. Dengan ini lebih mudah rakyat berkomunikasi dengan bangsa lain. Cabaran tafsiran semasa perlembagaan persekutuan. Pertama, mengekalkan kelangsungan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan. Even kita nampak hari ini pun, institusi kerabat diraja pun ada yang tak mengamalkan tradisi Melayu. Sedangkan mereka sebagai kerabat diraja Melayu hendaklah menjadi contoh. Tapi ironinya, diorang sendiri pun tak buat. Tapi saya tak cakap semualah. Hanya segelintir dari mereka. Kedua, menghadapi gelombang hak asasi dan order baru dunia. Hak asasi ini ialah hak yang dasar atau pokok seperti hak bebas mengeluarkan pendapat, menganuti sesuatu agama, bergerak dan juga lain-lain. Order baru dunia ni ialah perihal keadaan politik dunia yang berubah akibat kejatuhan komunisme selepas tamat Perang Dingin pada akhir tahun 1990. Seterusnya, mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan. Seterusnya juga, mengekalkan kedudukan agama secara umum dan Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Kita ni Malaysia hidup berbilang kaum dan agama, so tak mustahil satu hari nanti kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi itu boleh tercabar. Saya tak cakap yang mungkin akan terjadi, tapi kemungkinan boleh terjadi kalau perlembagaan dicabar dan tapak integrasi tak kukuh. Seterusnya, mengekalkan keamanan negara dengan mengawal dan menghapuskan aktiviti subversif dan jenayah terancam. Aktiviti subversif ialah aktiviti yang menggalakkan penggulingan kerajaan perlembagaan ataupun tak berperlembagaan melalui kekerasan dan keganasan. Jenayah terancam pula ialah kumpulan yang mempunyai tujuan dan matlamat yang boleh mendatangkan hasil lumayan demi kepentingan masing-masing, macam geng mafia tu. Lepas tu macam yang cerita Money Heist tu. Kalau kamu tengok Money Heist, ada orang ni buat jenayah terancang yang sangat smooth. Even polis pun tak dapat kalahkan orang. Seterusnya, mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbagai etnik. Kita pergi Pegam Madinah. Pegam Madinah ni kita dah sedia maklum, ni adalah perlembagaan tertua dan perlembagaan pertama tertulis di dunia. Diasaskan oleh Nabi kita sendiri sebagai panduan untuk membina negara Islam yang berdaulat. Pegam Madinah ni telah menyatukan puak Ansar dan Muhajirin termasuk kaum Muslim dan kaum bukan Muslim, terutamanya Yahudi. Kita tahu Pegam Madinah ni ada 47 fasal dan 2 bahagian. Bahagian yang pertama membincangkan tentang 23 fasal yang menyentuh hubungan dan tanggungjawab orang Islam, Muhajirin dan Ansar. Bahagian kedua pula 24 fasal membabitkan kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap negara Islam Madinah. Persamaan Pegam Madinah dan perlembagaan Malaysia. Yang pertama, ketaatan kepada pemimpin. Pegam Madinah cakap fasal 23, walau bagaimana kaum berbalah dalam sesuatu perkara, hendaklah merujukkan perkara itu kepada Allah dan Nabi Muhammad. Perlembagaan Malaysia pula cakap perkara 3/5 YDPA hendaklah menjadi ketua agama Islam di wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Persamaan seterusnya, kebebasan agama dan hak asasi manusia. Pegam Madinah cakap fasal 25, kaum Yahudi dan Bani Auf adalah satu ummah bersama orang mukmin. Mereka bebas dengan agama mereka sendiri. Perlembagaan Malaysia cakap perkara 3/1, Islam adalah agama bagi persekutuan tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Perkara 11/1, tiap-tiap orang adalah berhak menganut dan mengamalkan agamanya. Perkara 12/3, tiada sesiapa pun diwajibkan menerima apa-apa agama atau mengambil bahagian dalam apa-apa upacara atau sembahyang sesuatu agama yang lain daripada agama sendiri. Dan yang terakhir, kedua-dua perlembagaan ini cakap hak rakyat terhadap keselamatan daripada dalaman terjamin sepenuhnya oleh undang-undang dengan meletakkan garis panduan yang jelas dalam pelaksanaan hukuman. Kesimpulannya,
Kita semua rakyat Malaysia hendaklah hidup bersatu padu dengan semua kaum supaya usaha tabak integrasi dapat dilaksanakan dan keluhuran perlembagaan dapat terpelihara. Sekian, terima kasih.